Kita pada pagi kita masuk pada kitab kita lah. Itu muka surat 40, di mana penghujungnya bicara kita dalam kitab inilah, sabar kitab meluka kitab, tentang isu-isu berkait dengan adab yang membaca Al-Quran, penghafaz Al-Quranul Karim. Apa adabnya dalam kita membaca dan menghafaz Al-Quran. Walaupun tajuk ini tajuk agak besar dalam kerangka orang-orang yang hafaz Quran, tapi saya turun ke level kita juga sebagai pembaca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbi yassir umurana wa la tu'assir alaina innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Yang bermaksud, dan kami telah menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang boleh membawa rahmat dan mengobat, menyembuh orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia dan hormati Kak Salwa dan seluruh dan kuasa pengurusan Kuliah Duha Masjid Al-Falah J9 Subang Jaya, dan yang dihormati, yang diraihkan seluruh kehadiran para jamaah Duha di pagi yang penuh barakah ini, di kalangan para muslimin dan juga muslimat, dan juga tak dilupakan rakan-rakan kita yang sedang menonton live melalui siaran kuliah online kita pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam kerahmatan dan dalam keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi kita masih lagi berada di hari yang berkat, di waktu yang berkat, di hari yang penuh dengan 1001 keistimewaan. Itu hari-hari Ramadan Al-Mubarak, dan dah masuk hari yang ke-23 Ramadan Al-Mubarak.
Mudah-mudahan apa saja amalan yang sedang kita lakukan dan telah kita lakukan akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, diterima sebagai koleksi amalan-amalan salah kita. Mungkin ada kekurangan, ada kelemahan, tetapi yakin percayalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha mengasihani hamba-hambanya. Dalam kekurangan kita cuba sempurnakan, dalam kekurangan kita lengkapkan. Itu yang paling utama sekali. Kerana dalam beribadat ni tuan-tuan, kita nak buat ibadat yang komplit, yang tak ada cacat celah, tak ada sesuatu yang agak mustahil. Agak mustahil. Nak khusyuk dalam solat sehingga ada persen. Nak khusyuk dalam ibadat 100% atau 100%. Sesuatu yang agak mustahil. Kenapa? Kerana kita ni manusia. Ada di sana cabaran yang menanti kita, iaitulah dalaman kita sendiri, syaitan yang menggoda, nafsu kita yang tak berapa nak betul. Yang itu merupakan di antara cabaran-cabaran kita lah dalam kita nak menyempurnakan ibadat. Tetapi yakin percaya, saat kita bersungguh-sungguh buat ibadat dengan doa, munajat kepada Allah, rintih kepada Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan tolak rintihan kita, bahkan Allah akan sempurnakan apa yang kurang, apa yang tak berapa mendapati. Itu yang penting. Itulah mujahadah ini penting sangat dalam kita beribadat. Dan mujahadah ini, kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, bermakna kita dalam keadaan sentiasa melihat dalam dua situasi. Pertama, mujahadah dengan makna kita menambahkan apa yang kurang, dan yang kedua ialah kita melengkapkan apa yang kita tambahkan itu. Maksudnya ialah kita cuba buat sebaik mungkin. Yang kurang tambah, yang dah elok lengkapkan lagi, lebih elok. Ini mujahadah. Dia mujahadah ini bukan sebenarnya sifat usaha begitu, tidak, tapi ada kekuatan. Yang tak lengkap, lengkapkan. Yang kurang, lengkap. Dah lengkap, lengkapkan lagi. Itu namanya mujahadah. Itulah di antara apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quranul Karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam urusan ibadat kepada kami, walladzina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh dalam urusan ibadat kepada kami, solat, sembahyang, puasa, tahajud, zikir, tasbih, tahmid, qiyam, sedekah, derma, semua ibadatlah. Bersungguh-sungguh kata Allah Azza wa Jalla, lanahdiyannahum subulana, kami akan buka pintu-pintu kerahmatan bagi mereka. Ini jaminan. Ayat ini berada dalam surah Al-A'raf, tak silap saya. Walladzina jahadu fina, supaya tuan-tuan boleh semak dalam Al-Quran. Sebenarnya ayat bacaan ini penting. Kita boleh tadabbur, ya. Tak tadabbur di masjid pun, kita tadabbur seorang-seorang, puati ayat walladzina jahadu fina, itu daripada surah Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat 69. Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina, dan orang bersungguh-sungguh mujahadah dalam urusan ibadat kepada kami. Puasa, solat, apa saja ibadat, zikir, tasbih, Quran, sedekah, derma. Sungguh dalam kurang tadi, kata Allah Azza wa Jalla, lanahdiyannahum subulana, kami akan buka ruang-ruang kebaikan pada mereka. Kami akan buka jalan-jalan kebaikan. Yang tak lengkap, kami akan lengkapkan. Yang kurang, kami tambahkan. Yang tak berapa nak hidup hati, yang tak berikhlas, Allah ikhlaskan. Allah beri keikhlasan insyaAllah. Yang tak apa nak baik, Allah perlu elokkan. Sebab apa kata Allah? Wa inna allaha lama'al muhsinin. Kan Allah itu sentiasa bersama orang yang baik-baik di kalangan mereka, itu kata Allah. Allah bersama orang yang baik-baik. Al-Muhsin, orang yang kenal Allah, tunduk pada Allah, cinta Allah, buat kebaikan. Ini Al-Muhsinin. Allah kata apa? Aku bersama orang-orang yang macam ini. Aku tak tinggalkan mereka, kata Allah SWT. Jadi ayat ini merupakan satu ayat yang merangsang motivasi amal dan iman kita. Kita jadi manusia yang orang kata pada keadaan
putus asa, putus harap, rasa dah macam hilang kekuatan, tak ada. Itu bukan akhlak orang yang beriman. Akhlak beriman adalah berusaha. InsyaAllah itu di antara satu suntikan motivasi lah bagi saya dan tuan-tuan dalam kita mengejar pahala Ramadannya, berkat Ramadannya, terutama 10 malam yang terakhir. Dah masuk malam 24 pada malam ini. Ramadan dah hampir ke penghujungnya. Ya, tinggal beberapa detik saja lagi tirai Ramadan akan dilabuhkan, akan datang bulan yang baru, bulan ke-10, bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita dan Allah terima semua ibadat Ramadan kita dan kita masuk golongan yang mendapat disebut sebagai golongan bertakwa dan mencapai al-qadar yang kita harapkan. Baik. Pada pagi ini kita masih bercakap tentang Al-Quranul Karim dan kitab kita tengok pada muka surat yang ke-40. Nak sambung. Dua minggu lepas saya tak baca kitab. Saya bercakap tentang Quran dan kaitan dengan kita sebagai umatul Quran di bulan Ramadan. Jadi setelah selesai bicara tentang Quran itu secara simpel lah 2 minggu yang lalu. Siapa yang boleh tengok balik, tengok saya sendiri tengok apa yang saya ceramahkan itu hampir 10 kali ya saya rasa. Dengar balik, ingat balik apa yang saya sampaikan. Tuan punya ceramah pun tengok 10 kali dah. Buka balik Medina Studio punya, online punya, dengar balik apa yang telah saya sebutkan. Jadi kalau tuan-tuan tak buka balik, tak dengar balik, memang sah, faham dah lah tu. Faham sungguh-sungguh faham. Alhamdulillah lah. Ya, syukur sangat-sangat. Baik. Kita pada pagi kita masuk kepada kitab kita lah. Itu muka surat 40 di mana penghujungnya bicara kita dalam kitab inilah, sabar kita buka kitab tentang isu-isu berkait dengan adab yang membaca Al-Quran, penghafaz Al-Quranul Karim. Apa adabnya dalam kita membaca dan menghafaz Al-Quran. Walaupun tajuk ini tajuk agak besar dalam kerangka orang-orang yang hafaz Quran, tapi saya turun ke level kita juga sebagai pembaca Al-Quran. Kita bukan penghafaz tapi baca Al-Quran, qara Al-Quran. Baik. Dalam riwayat daripada Hasan Al-Basri, katanya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu, sebelum kamu melihat Al-Quran sebagai risalah yang datang daripada Tuhan mereka, lalu mereka menghayatinya pada waktu malam dan mengamalkannya pada waktu siang. Ini antara senario sejarah orang-orang yang bersama Al-Quranul Karim. Kata Al-Hasan Al-Basri, seorang tokoh yang hebat. Saya banyak bawa kata-kata beliau dalam ceramah sebab banyak kata beliau yang begitu menusuk jantung kalbu. Penuh dengan 1001 makna tersirat. Hasan Basri ini. Sebab dia bercakap hati ke hati. Dan dia pun dikenal sebagai ulama besar dalam kalangan tabi'in. Sehingga ada digelarkan kepada sebagai ketua kepada ulama tabi'in. Hasan Al-Basri. Dia kata apa? Sesungguhnya orang-orang terdahulu sebelum kamu melihat Al-Quran sebagai risalah yang datang daripada Tuhan mereka. Inilah penghayatan. Kita ni tuan-tuan, kalau boleh kita merasakan Allah mengirim surat kepada kita. Tiap-tiap orang Allah kirim surat. Kiriman Allah kepada kita namanya Al-Quranul Karim. Ini antara benda yang paling membahagiakan kita. Tiap-tiap orang. Allah kirimkan surat kepada kita. Post kepada kita. Ruslan bin Muhammad. Sekian-sekian. Sekian-sekian nama. Kak Salwa pun sama contohnya. Kalau kita merasakan Al-Quran dikirim kepada kita, itulah kenikmatan. Itu kenikmatan. Jadikan kita seronok nak baca, nak tatap, nak baca, nak perhatikan makna, nak tadabbur ayat-ayat. Perasaan itu ada ke dalam kehidupan kita? Ada kata ada. Saya berkata, puan-puan, dalam seharian kita hidup hari ini, apakah tidak ada ataupun ada dalam kotak pemikiran kita, kalau boleh seawal bacaan aku nak baca Al-Quran, seawal maklumat aku nak tengok Al-Quranul Karim.
Seawal aku nak tengok Al-Quran, ada ke tidak ada macam tu? Kalau ada, kata ulama, kata orang Arab, fabihi wa ni'matun, itu nikmat. Kalau tidak ada, itu musibah. Itu musibah. Kerana ta'alluq bil Quran ni satu benda yang bersifat nikmat keimanan. Saya cakap untuk saya, tuan-tuan, kalau tak ada dalam hati nurani kita pasal nak pada Al-Quran, nak baca, nak semak ayat-ayat, nak faham maknanya, nak mengambil makna pada ayat Quran, nak diamalkan, itu musibah namanya. Itu musibah. Cabaran juga sebenarnya. Bukan mudah. Bukan semua boleh macam tu. Tapi nak sampai tak tu kena usahakanlah. Satulah Al-Imam Al-Ghazali juga sebut kepada kita dalam satu kata-kata beliau yang lain. Dia kata begini, kalau Al-Quran itu benar-benar meresapi di jantung hati kamu, meresap di jantung hati kamu, itu bermakna kamu hidup bersama Al-Quranul Karim. Fa inna hayataka hayatan Quraniyah. Kalau Quran itu berada jantung hati kamu, melekat, itu namanya hati kamu bersama Al-Quran. Hidup kamu dengan Al-Quran. Tetapi kalaulah Quran tak melekat di jantung hati kamu, kamu telah jauh daripada Al-Quran. Fa'abba'adakallah minal Quran. Allah telah jauhkan kamu daripada Al-Quran. Ini kata-kata ulama. Cabaran kepada kita. Bermakna, kalau kita benar-benar jadikan Quran berada di jantung hati kita, kita tak lepas Al-Quranul Karim. Tak lepas di bibir, dalam ingatan, dalam bacaan tak lepas. Tapi kalau Quran tak masuk dalam jantung hati kita, kita akan disebut di bibir kita walaupun sepatah dua patah. Bahkan kita lupakan Al-Quran Karim. Dan itulah yang kita paling takut. So, Nabi sebut di akhir zaman nanti. Apa keadaan akhir zaman? Kata Nabi SAW, wa yabqal islamu rasmuh, wa yabqal islam nusmuh, wa yabqal Quran rasmuh. Di akhir zaman, kata Nabi, dua benda. Islam tinggal nama, dan Al-Quran hanya tinggal perkataan saja. Islam tinggal nama. Islam tinggal nama saja. Dan Quran tinggal perkataan. Di mana perkataan? Dalam Quran. Dalam Quran ada perkataan, ayat begitu, tapi dalam hati tak masuk. Ini antara, kata Nabi, tanda akhir zaman. Quran tinggal tulisan saja, perkataan tulisan lah. Orang boleh bangga Quran cantik, begini, harga mahal, tapi tak masuk dalam jantung hati kita. Ini bukan main-main. Ini bukan satu benda yang kita anggap remeh dan temeh, tuan-tuan. Minta maaflah ya. Saya sendiri nak cakap benda macam ni, saya lebih rasa takut dalam hal Quran ini. Saya lebih rasa takut. Sebab apa? Kalau saya tidak baca Quran, tak cuba nak faham Al-Quran, saya rasa takut. Satulah kata ulama, dia kata apa? Ini kata-kata yang menarik ni. Sesungguhnya orang-orang terdahulu, sebelum kamu melihat Quran sebagai risalah yang datang Tuhan mereka, datang pada mereka. Seolah kalau kita nak terjemah bahasa mudahnya macam postman lah. Postman datang beri surat pada kita. Dari siapa tu? Daripada Allah. Siapa postmannya? Nabi SAW. Nabi kirim, Allah kirim Quran oleh Nabi sebagai postman pada semua umat baginda SAW. Tak terkecuali siapapun kita. Jadi kesimpulan awalnya, Quran biar melekat di jantung hati, melekat di bibir, melekat di dada kita semua. Soal kita hafal ke tak hafal, itu yang kedua. Baca itu yang utama sekali. Hafalan soal kedua. Sebab kemampuan hafalan manusia tidak sama. Tetapi kemampuan membaca manusia boleh. Hafalan mungkin tak sama. Ada orang ingatan lebih baik, ingatan cepat. Ada orang ingatan kurang, lambat. Tapi membaca semua orang dapat.
Sebab itulah kata para ulama, ketika Nabi menerima wahyu pertama, apa kata Jibril kat Nabi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Muhammad, baca Muhammad, baca. Diulang 3 kali. Sebab apa? Kemampuan membaca memang semua dapat, insya-Allah. Kemampuan baca semua dapat. Hatta seorang yang buta mata boleh baca tak? Boleh baca. Saya baru dalam minggu lepas bersama dengan Ustaz Muhammad Syafizwan, seorang Bilal Masjid Negeri Selangor. Bilal Masjid Islam, seorang Bilal Masjid Selangor buta, tuan-tuan. Seorang Bilal Masjid Selangor buta. Muhammad Syafizwan. Minggu lepas saya rakam dengan dia satu tajuk bertajuk Masa Bersama Ayah. Siaran hari Khamis lusa di FB Masjid Negeri Selangor dan di TV Al-Hijrah. Saya menangis. Saya menangis sepanjang ceramah dalam itu. Apa tak menangisnya? Dia bawa Quran Braille atas meja. Braille. Saya tengok kita boleh jadi ummi. Saya ummi, tengok Quran Braille apa tak tahu. Hanya ada titik-titik. Entah apa ayat, apa surah. Saya buka bilik saya dengan Ustaz Fazrul Ismail daripada Karang yang duk keluar dalam Quran Time. Dia pengusi. Saya kata kepada saudara, kita pula Ustaz ummi hari ni. Ummi kita ni. Sebab tengok Quran tak tahu apa. Dan bila Ustaz Fazrul pegang saja, baca dengan laju, dengan tarannum. Dia pegang tu surah Al-Mulk dengan tarannum, dan saya kata, mana ayat tak nampak pun. Tapi maknanya kemampuan membaca Allah beri, walaupun mata buta. Tak nampak daripada kecil, beliau lahir buta. Tetapi boleh membaca. Sebab tu membaca ini satu rezeki yang tak semua orang dapat bila sebab Al-Quran. Jadi kalau orang dah celik macam kita, tiba-tiba tak nak baca Quran, kita lebih buta daripada si buta yang buta seperti kecil lagi. Minta maaf kata baca. Lebih buta daripada orang buta seawal hidup dia tak pernah celik. Tapi boleh baca Quran dengan tak fasih. Kita juara kebangsaan peringkat belum Covid baru ni pun daripada Kelantan. Juara kebangsaan ke apa nama? Qayyum kan? Qayyim. Buta. Juara kebangsaan, cuma rezekinya tak boleh nak masuk ke peringkat terbang sebab kita Covid tahun lepas. Kalau tidak, juara antarabangsa tu kawan budak tu. Batu sebut tuan-tuan, saya meyakini sampai bila-bila semua kita ada kemampuan baca Al-Quran. Walau si buta, lahir buta macam mana pun Allah rezekikan boleh baca Quran. Apa kita yang celik mata, insya-Allah celik hati. Ya, ini cabaran tuan-tuan, cabaran. Sebab tu jangan kesampingkan Al-Quran. Kita kesamping Al-Quran, Allah kesampingkan kita. Apalagi nilai yang lebih utama dalam hidup beragam melainkan bercakap-cakap dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nak bercakap dengan kawan sampai sejam, 2 jam, keluarga sampai berjam-jam, dengan Allah lagi utama bercakap dengan Allah seharian melalui bacaan Bismillahirrahmanirrahim, ayat ke ayat. Itu namanya bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Pagi, petang, malam, siang dan seumpamanya. Jadi ini benda yang kita nak kena ambil sebagai ikatan. Kita rasa Quran tu kiriman Allah kepada kita. Dan kiriman Allah ni bukan kiriman semata-mata untuk dunia, tapi untuk jalan-jalan ke akhirat. Kawan, akhirnya Quran yang sama kita baca masa hidup ini akan selamat kita di padang mahsyar nanti. Iqra'ul Qur'ana fa innahu yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Dalam hadis Imam Muslim. Bacalah Al-Quran, dia sampai di padang mahsyar nanti, Quran akan tolong kamu, beri kamu syafaat, penyelamat di hari akhirat nanti. Suatu ada ulama yang kata, kesan baca Quran baca kepada kita pula.
Ini tafsir ulama lah hadis tersebut. Yang pertama, kita baca Quran. Di mana masyarakat Quran baca kepada kita. Baca apa? Baca dengan maksud beri syafaat. Dan ada hadis Nabi sebut pun. Dalam hadis Nabi sebut dalam bab Quran di hari kiamat, apa kata Nabi SAW? Nabi sebut dengan jelas, dengan terang, dengan nyata, dan ini menjadi peringatan kepada kita semua. Apa sabda Nabi SAW? Fa innahu as-siyam wal Quran yashfi'an lil 'abdi yaumal qiyamati. Puasa dengan Quran dua-duanya akan beri kita syafaat. Tolong di pada mahsyar nanti. Quran kata Allah, kata Nabi, wa yaqulul Quranu mana'tuhu an-nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Quran bercakap. Kita masa hidup kita baca dia kan? Baca dia malam, siang, sampai mati kita baca Quran. Dia pada baca Quran bercakap. Dah sampai masa dia pula bercakap, kita diam lah. Apa dikata ke Allah? Dikata mana'tuhu nauma bil laili fasyafi'ni fi. Ini hadis. Wahai Tuhan, masa hidup dahulu hamba-Mu ni baca aku sampai ke malam. Bukan tengah siang, ke malam dibaca aku ni. Maka hari ni fasyafi'ni fihi, tolong dia hari ni. Tolonglah hamba-Mu ni ya Tuhan, tolong dia. Quran minta Allah bagi syafaat penyelamat. Allahu Akbar. Tak nakkah kita tuan-tuan ketika itu? Saat kita nak bantuan Allah, tiba-tiba Quran bagi tahu, wahai Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini. Selamatkanlah dia. Fasyafi'ni fi, tolong beri syafaat kat dia. Sejahterakan dia. Ini semua benda-benda yang tuan-tuan, puan-puan semua tidak pernah merugikan kita sama sekali. Waktu saya suka sangat ulang sebut, walaupun mungkin orang kata ulangan-ulangan tak perlu, tapi sebut Quran jantung kita, penyelamat kita, nyawa kita, kehidupan kita, sendi nadi kita. Itu maknanya. Penyelamat kita, jantung hati kita, penyelamat kita, semualah kehidupan kita Quran. Quran segala-galanya, segalanya Al-Quranul Karim. Baik. Sementara bulan Ramadan ni, ada yang dah tamat sampai satu kali khatam, tahniah. Kak Salwa pun khatam dah selesai hari ni, tahniah. Itu secara berjemaah. Ada yang khatam peribadi, sekali khatam, mungkin tengah-tengah uruskan lagi untuk khatam kedua. Tahniah lah. Siapa yang dah buat begitu rupa amalannya sampai dah khatam, tahniah. Yang tak khatam pun janganlah rasa terpinggir. Tidak, penting baca tak? Baca. Walaupun baru 20 surah, 10 surah. Saya sendiri pun Ramadan saya tidak khatam. Saya Ramadan saya tak khatam. Tapi saya fokus 6 surah untuk Ramadan ni. Cara saya macam tu. Saya tidak pernah khatam Quran Ramadan. Rasa sebab malas tu. Bukan malas. Saya fokus. Tahun ni saya fokus 6 surah. Daripada awal hingga hari ni sampai akhir 6 surah. Saya pilih 6 surah. Saya baca. Saya tengok makna. Tengok tafsiran ayat-ayat. Satu persatu pandangan ulama ayat, itu saya buat. Cara saya. 6 surah saya pilih dan saya tersebutlah apa surahnya. Tetapi fokusnya kepada maksud ayat, tafsiran ayat, tadabbur ayat dan apa solusi ayat yang dibaca. Itu cara saya. Alhamdulillah. Boleh buat 5-6 surah setahun. Tahun lepas saya ingat dalam banyak sikit sebab banyak masa di rumah. Tapi tahun ni 6. Alhamdulillah, ada tinggal 2 surah lagi belum selesai. InsyaAllah 6 hari ni yang berbaki ni insyaAllah boleh selesai. Subhanallah. Terasa tuan-tuan di hati kita. Tapi bila saya baca awal pagi tadi, tengah-tengah duduk menanti subuh pagi tadi, dalam sekitar 20 minit saya tengok satu ayat daripada surah Yusuf. Antara surah saya fokuskan untuk Ramadan, ya surah Yusuf lah. Saya baca ayat tadi daripada Yusuf, yang tak nak tersebutlah detail, tapi tentang bagaimana perasaan sayangnya Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf. Saya menangis. Sebab apa? Sebab Nabi Yaqub ini
Ini dalam surah Yusuf lah, cerita ayahandanya. Nabi Yaqub ini, walaupun dikhabarkan anak-anaknya bahawa Yusuf telah mati diterkam oleh serigala, tetapi ketebalan iman Nabi Yaqub tetap yakin bahawa Yusuf masih hidup. Sampai dibuta mata kerana menangis tentang anak Yusuf. Tapi akhirnya keyakinan itu Allah bayar cash. Dia boleh temu Nabi Yusuf kemudian, dan dia kembali pulih matanya. Diriwayat macam itu. Saya baca serta menung sebab apa? Nak cerita tentang kasih sayang seorang ayah pada anak yang melewati segala batas-batas yang ada dalam kehidupan. Kerana cinta sayang menebal. Dia tahu Yusuf seorang anak yang baik, anak yang beriman, bertakwa, anak yang ada kekuatan walaupun kecil, tapi nampak wajahnya ada nilai keimanan. Seorang yang akan jadi orang baik masa depan. Nabi pun sebenarnya. Makna sampai tahap itu. Saya pun fokuskan, saya kata, hari ini kalau ada ayah yang terajang anak, pukul anak, bentak anak, maki anak, hamun anak, makna kita jadi sebuah manusia yang zalim kepada seorang anak. Ambillah watak Nabi Yaqub yang hidup keadaan sayang, kasih menebal. Tapi tengok dalam masyarakat sekarang ni, berapa ramai ayah-ayah yang maki hamun anak, yang terajang anak, sampai peringkat ada yang anaknya terbunuh. Ada kes, ada tak? Ada hempap anak, pukul anak. Ibu pun sama, setengah-setengah. Ayah sampai dera mati anak, zuriat kamu. Jadi kalau kita dah hilang perasaan dalam dada dah Allah tarik nikmat cinta sayang pada manusia, binatang kita. Tapi Nabi Yaqub, dia yakin Nabi Yusuf masih hidup, dan terbukti akhirnya bertemu kembali 40 tahun kemudian dia bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan dia merasakan seolah bahawa Yusuf itu bersama dengan dia walaupun jaraknya jauh, ribuan batu lah dalam maksudnya, ribuan kilometer. Itu kekuatan. Ini antara yang saya baca tadi. Saya menangis. Saya sebut kepada diri saya, kepada tuan-tuan semua, sayanglah keturunan kita. Walaupun anak kita mungkin ada kekurangan dalam kehidupan mereka, ada kesilapan sekalipun, kesalahan sekalipun, jangan sampai kita benci, cederakan mereka, perasaan dan fizikal mereka. Jangan. Sebab bagaimanapun anak kita, kekurangan macam dia tetap zuriat kita, bukan orang lain. Darah daging kita, darah daging sendinya sendi kita, daging kita, bukan orang lain. Sebab mana anak kita, dia adalah zuriat kita. Tapi kalau kita cerca, cela, tolak ke tepi sampai kita mungkin buat benda yang merosakkan fizikalnya, anda telah zalim kepada makhluk Allah SWT. Ini satu saya antara benda saya tinggal pagi tadi sebelum subuh tadi. Teman-teman, bukan cerita saya tuan-tuan ya, minta maaflah, tapi nak cerita Quran ini demi Allah, kalau kita amati, cermati, perhatikan maknanya, dia akan bawa kita banyak benda-benda yang mempositifkan kehidupan kita. Walaupun hati kita dah kata apa, dah dalam keadaan susah hati, dalam keadaan tertekan, keadaan kita mungkin macam-macam perasaan, Quran pembuka hati dan keimanan. Tadi saya baca ayat kan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah berjanji, Quran kami turunkan untuk bawa rahmat dan mengobat kamu manusia. Hati yang sakit boleh sembuh, hati yang kelam boleh bercahaya, hati yang dah parah macam mana boleh kembali baik dan mulia semula insya-Allah. Quran adalah segala-galanya, segalanya Al-Quran. Tuan-tuan, saya minta maaflah bila baca kadang-kadang nak berpindah cepat-cepat tu payah. Sebab di sebalik kalimah ini ada makna yang tidak daripada ulama yang kata pula, bila ulama yang sebut dia ada makna yang penuh dengan
tersiratlah surat itu. Padanya banyak benda kita boleh bawa keluar. Baik. Lalu mereka menghayatinya pada waktu malam dan mengamalkannya waktu siang. Sebab itulah setengah orang kata, ini pandangan ni. Ini pun disebutkan oleh seorang tokoh besar bernama Dr. Al-Qarni. Ada satu buku beliau yang cukup cantik. Asal bahasa Arab saya ada, terjemah pun saya ada, iaitu Ala Ma'idatil Quran. Memang cukup cantik buku ni. Kalau nak gandingkan buku kedua ni memang menarik sekali. Ini buku lama. Buku agak lama. Nawawi, ini buku terbaru. Dalam bertajuknya Sejenak Bersama Hidang Al-Quran, ya, terjemah daripada Arab Al-Ma'idatil Quran, disebutkan oleh Al-Qarni. Dia kata apa? Hal inilah. Dia kata, kita ni kalau betul-betul kita nak menikmati indahnya Al-Quran, tuan, puas sikit saya. Biasa saya buat ada hujah lah. Ada hujah yang boleh kita tengok tentang tajuk baca Al-Quran. Dia sebut, kita mengerti mana Al-Quran, tadabbur Quran, kata dia. Kalau kita boleh jadikan malam kita sebagai waktu nak bertadabbur. Malam waktu sesuai untuk kita tadabbur Quran. Tadabbur dengan mana kita hayati makna, tengok makna, kandungan mana, waktu malam. Dan ini yang disebutkan oleh Sabasri. Ini yang Sabasri sebut ni. Dia kata apa? Mereka menghayati pada waktu malam dan mengamal waktu siang. Menghayati bermakna, kalau kita nak memahami Al-Quran secara penuh keinsafan, malam ambillah masa walaupun tidak panjang. Saya syorkan jam belum subuh, jam tahajud kita bangun, tahajud belum fajar. Macam saya tadi tengok Quran Surah Yusuf pada waktu belum masuk jam subuh, sebelum bersahur lah. Lepas tahajud 2-3 rakaat tengok. Memang kita punya fokus lebih terasa. Sebab kita punya otak masih lagi keadaan bersih, jiwa masih tenang, waktu pagi pula ada ketenangan, kita mudah faham. Ayat ni bagian-bagian. Jadi kata Al-Qarni dalam kitab dia kata apa? Amat wajar sesiapa yang nak faham Al-Quran dengan makna yang dibaca, tadabbur dilakukan, ambillah waktu pada sebelah malam. Mana malam ni sampai ke pagi lah. Betul tuan-tuan. Cuba. Kalau ada kalangan tuan-tuan puan yang belum cuba, saya minta bermula malam ni ke, kalau boleh malam yang penuh barakah 10 malam akhir, pegang ke terjemahan, buka apa surah, tengok makna 10 ayat ke 5 ayat ke apa ayat, tengok perhati, insyaAllah ada kesanan dalam hati kita. Dia melekat, jiwa kita terasa disentuh oleh Al-Quran, jiwa tu rasa disentuh Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca. Sebab apa? Sebab itu kemanisan Al-Quran. Tadabbur pada waktu malam tak sama dengan siang hari. Tadabbur waktu subuh ataupun fajar, belum fajar masuk, kita tahajud, tak sama jam 12 petang, tengah atau 3 petang, tak sama. Dia lain tuan-tuan. Jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sambas. Dia kata apa? Mereka itu tadabbur ayat waktu malam dan mengamalkan waktu siang. Cuba. Saya tak apalah berkongsi. Benda macam kita kongsi. Kita bertuhan, kita kongsi ilmu. Praktikal macam. Mungkin taklah semua yang saya buat itu betul, tapi bagi saya, dalam kita berusaha carilah ruang-ruang itu. Kita nak applykan apa yang kita tahu dalam kehidupan beragama kita. Tadi contoh. Buka ayat suci Al-Quran, mana-mana surah, mana-mana ayat, tengoklah 10 ayat, 5 ayat, mana jamnya 4 pagi, 5 pagi, belum subuh. Berkat lagi kalau bulan Ramadan ini. InsyaAllah tuan-tuan, dia akan masuk, menyuntik hati, perasaan, jiwa dan keimanan kita insyaAllah. Sementara ayat kita baca ayat tentang neraka, ayat tentang kematian, ayat tentang hal-hal yang bersabit dengan seksaan, Allah punya kemurkaan lebih terasa. Degupan jantung kita lebih terasa bila baca ayat-ayat yang melakukan itu. Termasuk ayat menggembirakan kita, syurga, nikmat pun samalah insyaAllah. Baik. Ini antara satu keadaan menarik. Dan kitab ini daripada Al-Hidayah Publisher, ya, sekadar untuk
Sebutlah siapa yang nak dapati buku ini, bolehlah cari ya. Cantik sekali. Ini buku semasa, buku terkini lah. Sebab ulama semasa kita sekarang masih ada. Tapi yang kita baca sekarang kitab lama, kitab Turath. Itu karangan siapa? Imam Nawawi. Yang ini ulama terkini. Digabungkan keduanya, banyak benda kita boleh simpulkan dalam isu Al-Quranul Karim. Saya tak tinggal ni. Saya bila baca kitab ni, saya akan baca kitab juga. Ya, saya gabungkan sekali. Baik. Diriwayatkan daripada Al-Fudail bin Iyad. Ini lagi seorang ulama tasawuf terkemuka. Al-Fudail Iyad ini seorang ulama tasawuf terkemuka di kalangan ulama yang banyak berbicara tentang soal hati. Tentang soal tentang hati, iaitu Al-Fudail bin Iyad rahmatullahi alaih. Apa dia kata? Diriwayatkan daripada Al-Fudail bin Iyad, beliau berkata, hendaklah seorang penghafaz Al-Quran tidak berhajat kepada seorang pun dalam kalangan para penguasa dan golongan bawahan mereka. Sabit juga riwayat pada beliau menyatakan, dia dua perkataan disebut. Penghafaz Al-Quran adalah pembawa panji Islam. Tidak patut baginya untuk lalai bersama mereka yang lalai, leka bersama orang yang leka, dan membuat sesuatu yang sia-sia bersama orang yang berbuat sia-sia, sebagai simbolik memuliakan hak Al-Quran Karim. Ini peringatan. Orang yang dianggap ahlul Quran, bukan saya penghafaz, kita baca Quran pun, kita ni tuan-tuan, kalau kita hidup keadaan baca Quran, tiba-tiba kawan kita tak baca Quran, kaki maksiat, ahli maksiat, agak-agaknya bertahan tak Quran bersama kita? Bertahan ke tidak? Tak boleh bertahan. Quran bersama kita tak bertahan. Kita akan tinggal Al-Quran. Jiwa kita akan diresapi dengan kejahatan kawan kita berkawan dengannya. Ahli maksiat. Orang tak elok akhlak perangainya. Jadi kata Fudail, dia kata jangan kamu berkawan macam ni. Siapa orang? Orang leka dengan benda yang lalai, yang leka dengan kejahatan, yang buat maksiat. Orang macam ni bukan kawan kamu. Ini peringatan. Al-Quran tak boleh masuk dalam jantung hati ahli maksiat. Al-Quran tak boleh melekat dalam jantung hati orang-orang yang lalai kepada Allah SWT. Quran tak boleh bersama. Itulah tuan-tuan, dalam kita berkawan pun, carilah kawan-kawan yang bersama kita, faham Al-Quran, mengaji Quran dan seumpamanya. Ini penting. Nabi sebut dalam hadis, Nabi sebut tentang berkawan. Apa kata Nabi SAW? Sabda Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Hadis. Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan ikut agama kawannya. Maka pilih siapa kawan yang kamu akan berkawan dengannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Pilih siapa kawan kamu yang kamu akan berkawan dengan. Ini pesan Nabi. Tengok cara Nabi cakap cantik menarik. Kalau kita nak cari kebaikan, keimanan, cari kawan yang ada iman dan kebaikan sama. Tapi kalau kita orang baik, berkawan orang tak elok, kaki maksiat, leka dengan agama, dengan sibuk dengan benda maksiat, habislah kita. Tamat Al-Quran sendiri. Ini cabaran. Jadi kita kena ada satu stand yang jelas. Kalau kita nak pertahankan Al-Quran dalam hati kita, pilih orang-orang yang bersama kita ahlul Quran juga. Itu akhlaknya. Saya sebut ini sebagai peringatan bersama. Sebab kadang-kadang dalam kita hidup ni tuan-tuan, dalam urusan hidup beragama kita ni, banyak faktor kelalaian kita dan kealpaan kita datang daripada orang yang kita berkawan. Kita okey dah ahli ibadat, kaki solat, kaki masjid, baca Quran, tapi kawan kita ini akhlaknya tidak ada. Leka lalai dengan agama. Satu masa kita akan terjebak dengan akhlak buruk beliau. Kita kekuatan tidak ada.
Hatta ada kekuatan sekalipun boleh jadi dia lebih daripada kita kekuatan untuk kita kepada kejahatan, keburukan, maksiat. Itu yang kita kena ingat sentiasa. Baik. Boleh. Okey, soalan menarik. Saya jangka soalan tu akan ditanya kalau dibuka soalan. Siapa nak pandu orang yang tidak baik akhlak? Kalau tidak kita. Dia begini, dalam kita memandu orang ni, kita mesti ada kekuatan lebih daripada orang lain. Baik kalau kita memang ada kekuatan, keilmuan yang mantap, akhlak yang jitu, yang padu, keimanan yang kental, kemudian Quran dalam dada kita pelengkap, tak ada masalah kalau kita kawan orang tidak baik, kerana kita ada target nak merubah kehidupannya, nak nasihat seumpamanya. Tak ada masalah. Bahkan itulah yang agama minta sekalipun kepada kita. Seorang da'i kena ajak kepada kebaikan. Isu sekarang yang saya sebut tadi ialah kita kekuatan tidak ada, sekadarnya. Tiba-tiba kita berkawan tidak elok, dia yang bawa kita ke jalan kejahatan. Jadi kesimpulannya ialah kita ada kekuatan, silakan. Bagi itu dakwah namanya. Tapi kita takut ialah kita tak ada kekuatan yang cukup di dada. Akhirnya kita dibawa ke jalan hidup yang tak selamat oleh orang yang memang hidupnya tak selamat. Jadi yang bertanya seterusnya ialah di mana kita tengok keadaan kita. Maka tugas ini tugas kita semua, nak selamatkan orang yang akhlaknya buruk, orang yang dah hilang moral agama, kita wajib selamat mereka. Tetapi tengok kuatan kita di mana. Kita tak mampu, kita serah pada orang lebih mampu dalam menegur, beri peringatan, nasihat, bimbingan dan seumpamanya. Ini antara perkara kita kena fahami. Bukan kita nak pinggirkan, tidak. Samalah ceritanya, tengok orang maksiat. Orang buat maksiat, kita nak biarkan. Jangan biarkan. Tak mampu tegur, kita tegur, minta orang lain tegurkan. Guna pihak yang ketiga, bukan kita. Ada pihak ketiga yang boleh tegur benda-benda yang tidak baik. Itu amanah dalam kita beragama. Jadi bagi saya, tengok kepada kemampuan kita. Kalau kita ada kemampuan yang baik, kekuatan yang baik dalam nak menegur kejahatan, nak ajak orang kepada kebaikan atas nama kekuatan kita ada, itu satu kebaikan kita kena lakukan. Itu satu kemenangan kepada kita lah. Sebab dalam hukum beragama, Tuhan yang bertanya, Nabi pun sebut kepada kita, Nabi puji, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'ami. Siapa yang boleh bawa orang kepada jalan kebaikan, dia mampu ubah orang ke jalan kebaikan. Kawan ni tak pernah solat contohnya, tak pernah sembahyang, tak erti baca Quran pun, dia usaha sampai kawan tu jadi orang kekal dalam sembahyang. Siapa yang ubah orang tu? Dia. Kata Nabi, siapa yang boleh bawa orang kepada kebaikan, dia akan dapat pahala lebih daripada seekor kuda belang yang mahal harganya. Makna Nabi janji kebaikan nanti banyak pahala nanti di pada masyarakat nanti. Itu kemenangan. Jadi di mana kita tengok keadaan kita. Yang saya bincang di awal tadi ialah kita ni dalam keadaan kalau tak ada kekuatan, kita jangan kawan dengan orang yang boleh mengajak kita kepada kejahatan dan keburukan. Ini pesanan daripada guru kita. Khudul ayat kata macam tu. Jadi kata beliau, hendaklah kita dalam keadaan tidak patut baginya lalai bersama orang yang lalai, leka bersama orang yang leka, dan buat sia-sia yang sia-sia bersama orang yang buat sia-sia. Jangan kawan orang-orang yang meleka kita sehingga kita meletak kita dalam keadaan buruk akhlak kita dan jatuh maruah kita sebagai orang yang ada Al-Quran di dada. Ini satu peringatan yang penting. Kemudiannya adalah sikit kat situ dia sebut tentang di atas tu mungkin perlu sedikit kupasan. Hendaklah seorang penghafaz Al-Quran tidak berhajat kepada seorang pun dalam kalangan para penguasa. Maksudnya ialah orang yang ada Al-Quran di dada, para hafaz terutamanya, jangan jadi manusia yang dikuasai oleh pemerintah. Ini peringatan. Sebab apa? Dibimbangi pemerintah yang zalim menggunakan Al-Quran untuk dihujah dalam berbagai keadaan. Menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang
yang halal, iaitu guna orang-orang alim untuk membantu mereka dalam hal-hal hukum hakam. Ini yang ditakuti. Man ulama su'lah jawabnya. Pemerintah yang zalim, penguasa yang zalim. Ini antara peringatan. Akhirnya diguna orang-orang yang alim dalam Quran untuk mengharamkan apa yang halal dan menghalalkan apa yang diharamkan agama. Kerana hujah agama ni, siapa yang lebih berhak untuk bercakap? Orang alim lah. Dan dibimbangi, kata beliau, orang-orang penguasa gunakan. Maka jangan jadi kambing hitam kepada para penguasa yang zalim. Kita kena ingat, kenyataan ini adalah sesuatu yang pernah berlaku pada zaman-zaman sebelumnya. Di zaman Kerajaan Abbasiyah, ada di sana khalifah yang zalim. Di zaman Kerajaan Umayyah, ada khalifah yang zalim. Ada. Mereka gunakan siapa? Hufaz Al-Quran, ulama untuk membetulkan apa mereka buat. Jadi akhirnya ada kalangan orang-orang berilmu menuruti kemahuan para penguasa. Ini yang kita tak boleh diamkan. Sama lah sebuah zaman, sekarang pun sama. Ya, sebab itulah para ulama, khasnya orang Quran, ahli Quran, dia kena tegas dalam hukum hakam dan seumpamanya. Tegas dalam isu hukum hakam yang sabit dengan Al-Quran dan sebagainya. Ini antara benda yang mesti. Kalau tidak, kita jadi kambing hitam kepada orang-orang yang zalim dalam urusan tertentu. Kita tak nak macam tu. Saya rasa ini benda jelas sampai bila-bila pun. Sebab zaman mana-mana pun ada orang yang ambil kesempatan. Kecuali para pemimpin yang adil, pemimpin yang faham agama, pemimpin yang faham ilmu dan takut pada Allah, dia lain. Dia bukan guna ulama, dia ambil ulama sebagai pemandu dalam urusan dia sebagai pemerintah. Ulama menasihati, memberi bimbingan, memberitahu apa yang betul tak betul, itu lain. Tapi yang paling takut, dia anggap pemimpin yang guna para ulama untuk buat benda-benda yang bercanggah dengan agama. Wal-a'iyadzubillah. Itu artinya ulama usuk dan macam-macam. Saya ingat itu bukan perbincangan kita nak panjang dah lah. Sekadar itu. Baik. Kemudian, tajuk seterusnya. Waspada dalam menjadikan Al-Quran sumber rezeki. Ini pun satu isu disebutkan Imam Nawawi dalam kitabnya. Antara yang paling penting untuk diperintahkan kepadanya ialah tidak perlu penuh waspada daripada menjadikan Al-Quran sebagai sumber rezeki yang diusahakannya. Suatu riwayat datang kepada Nabi SAW daripada Abdullah bin Shibal, kata Nabi sabda, "Iqra'ul Qur'ana wa la ta'kulu bihi wa la tajfu anhu wa la taghlu fihi." Sabda Nabi daripada Abdullah bin Shibal, daripada Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, "Iqra'ul Qur'ana", bacalah Al-Quran. "Wa la ta'kulu bihi", jangan cari makan dengannya. "Wa la tajfu anhu", jangan menjauhinya. "Wala taghlu fi", jangan melampaui batas padanya. Tuan-tuan, Al-Quran adalah satu rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Apa yang disebut Imam Nawawi ini ada makna yang tersirat. Maksudnya ialah jangan Al-Quran diperdagangkan semata-mata untuk mendapat habuan dunia. Tak boleh. Habis Ustaz, kita ada ustaz yang mengajar Quran, pedagang Quran ke tidak? Dia ada anak murid sampai beratus orang. Anak murid menyumbang kepadanya sekian-sekian. Dia mengajar abata, batada, surah-surah macam-macam, tadabbur makna, kemudian diberi contohnya habuan macam-macam. Kena bersabar sekejap. Jangan jatuh hukum secara tak semena-mena. Mengajar orang dengan Al-Quran supaya orang faham Quran, dia pada tak kenal kepada kenal, tak faham pada faham, itu satu tugas yang penting utama. Sebab kan Nabi sebut hadis sebelum ni, kita baca hadis Uthman Affan, siapa yang saya ingat dari tersebut, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Ingat dari itu? Sebaik kamu orang yang belajar Quran dan mengajar Al-Quran. Hadis daripada Imam Muslim tu. Sebelum ni kita dah bincang dah. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan mengajar Quran, wa'allamah. Tuntutan mengajar penting. Bukan tak penting, wajib ajar orang tak faham. So, ada kelas duha,
ada kelas namanya tadabbur Quran, tafsir, seumpamanya. Itu kewajipan. Dalam hubungan ini, kata para ulama, ada keadilan. Orang mengajar Al-Quranul Karim tidak salah diupah, diberi hak untuk dapat sumbangan kerana dia suatu proses untuk mengajar orang tentang apa orang tak faham. Kemudian yang keduanya, kena ingat, kadang-kadang di kalangan orang yang mengajar Quran, sumber dia di situ. Dia kerja fokusnya mengajar Quran, malam, siang, pagi, petang, itulah fokus kerjanya. Maka layak dapat habuan? Layak dapat habuan. Layak diberi habuan, tidak salah. Yang salah ialah Quran diperdagangkan. Dalam maksud yang lain, Quran diguna pakai untuk dijual dengan cara yang paling murah dalam keadaan kadang-kadang ada benda yang tak betul. Contoh macam mana agak kau diperdagangkan ini? Contohnya dia bukan Ahlul Quran. Dia bukan Ahlul Quran. Tapi dia bercakap tentang Al-Quran, kemudian perdagang Quran, bagian-bagian. Padahal tafsir yang tak betul, apa tak betul. Itu namanya pedagang Quran. Bagi kita pada hari ini, tak masuk dalam cerita ini. Ustaz kita mengajar Al-Quran, insyaAllah. Ini saya kena sebut ni. Ya. Yang mengajar Quran. InsyaAllah, banyak kalau mereka ada Ahlul Quran, yang hafiz Al-Quran, yang ada sejarah Quran dengan mereka, yang tahu bab tarannum, yang tahu bab hukum hakam tajwid. Mereka tidak salah untuk mengajar kita, diberi hak oleh orang ramai melalui habuan tertentu. Itu hak mereka. Ilmu mereka sampaikan, betul tak? Sampai, dan ilmu mereka dihargai dengan cara dibayar dengan harga tertentu. Yang salahnya, kalaulah yang tadi salah tu kerana dia tak tahu Quran tapi mengajar Quran. Yang kedua, yang salah juga kalau dia mengambil kesempatan itu, salah juga. Maksudnya, atas nama Al-Quran kesempatan. Kadang-kadang dalam bentuk bayaran yang melampau. Oh, saya kalau diberi sejam 50, saya tak ajar. Tapi kalau 1000 sejam, saya ajarlah. Ini dikatakan perdagang Al-Quran. Tapi menerima apa orang sumbang daripada sudut kemampuan dia mengajar, tak salah dalam Islam. Itu hak dia. Terutama kalau mereka yang fokus dengan Al-Quran. Jadi kita kena keseimbangan. Bagi saya, kalau hari ini kalau orang komen kepada guru Al-Quran, dalam keadaan komen tu komen yang tak pernah elok lah, mahalnya, sedang guru Quran tak meletak harga pun, tapi kita melihat dengan rasa mahal sebab kita letak satu dalam minat kita, Quran kena percuma lah. Kan ini kerja akhirat, kerja pahala, Allah akan bayar pahala pada masyarakat. Itu persepsi kita. Jadi jangan kita letak persepsi itu sebagai benda yang menghalang kita untuk beri sumbangan kepada orang mengajar Quran. Bayangkan, saya sebut ini, bayangkan seorang manusia ajar kita abatada sampai boleh baca. Berharga tak ajaran kepada kita? Berharga, tuan-tuan. Sebab Quran kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang bukan satu kita belajar sendiri. Nak mengenal huruf bukan boleh sendiri. Nak mengenal tajwid bukan boleh kenal sendiri. Nak boleh baca yang baik bukan kita boleh baca sendiri. Kita ada guru mengajar. Mesti ada. Nak kenal ini makhraj huruf a, ba, da, ta, ada guru mengajar. Nak kenalkan ini hukum izhar syafawi, idgham bila ghunnah ma'al ghunnah, baca sekian-sekian, guru mengajar. Nak boleh baca dengan betul supaya kaitan bacaan itu betul dan tepat mengikut makhraj yang betul, ada guru. Tak boleh baca sendiri. Bila ada guru mengajar, mana hak dia ada tak kita nak menyumbang? Ada. Jadi kita kena berlapang dada. So kadang-kadang ada kalau kita yang tak berdada, dia kata apa? Allah, mengajar Quran Ustaz, ini kerja akhirat, pahala menanti pada masyar. Betul, pahala menanti pada masyar. Tetapi berilah perangkat kepada orang yang mengajar kita abata, yang kita kenal. Kalau kita boleh bayar kepada orang mengajar ABC, mengajar kita tentang ilmu keduniaan begitu rupa, kenapa tak kita angkat darjah Al-Quran yang mengajar kita di tahap yang setinggi mungkin, lebih pada yang lain. Kita kena ada keadilan. Jadi sini Nabi tegur siapa yang memang perdagangkan Al-Quran, dan dia pun tak faham tapi dia ambil kesempatan, dia cuba menipu orang, ini tak boleh.
tapi sekadar dalam kerangka guru mengajar Quran dengan bersituasi dia ada ilmu, mengajar kita Al-Quran sehingga kita bayar harga yang sekian-sekian, atas dasar mengajar tak masalah. Tak ada masalah. Sebab itu hak. Sehingga dalam satu kata-kata daripada Imam Al-Ghazali, dia kata apa? Dia kata, man 'allamak, satu kata-kata, siapa ajar kamu tentang kebenaran agama, dia ada orang yang terbaik di antara kalangan kamu yang kena angkat junjung. Mana apa? Orang yang ajar kita tentang ilmu agama, sampai kita faham ilmu agama, itu orang lebih baik, kita kena sanjung. Sanjung dia. Sebab dia ajar kita tentang ilmu agama, bahkan Al-Quran itu sendiri. Jadi tuan-tuan, satu benda yang kita kena adil. Jangan sampai tahap kita meletakkan satu hukuman menyebabkan orang yang mengajar Quran dianggap sebagai remeh dalam agama. Kita pun kadang-kadang maki hamun orang macam ni. Kenapa? Seolahnya tak ada harga, samakan dia dengan orang lain, tidak boleh. Saya sebut sentiasa, seorang yang sentiasa memuliakan guru Al-Quran, mengangkat darjah orang mengajar Al-Quran, itulah orang terbaik sebenarnya. Sebab apa? Awak lebih kenal abata, awak lebih kenal bacaan Al-Quran daripada seorang manusia yang bernama guru. Itulah pintu rahmat yang awak dapat daripada Allah Azza wa Jalla. Dan bayangkan kita pada hari ini, seramai yang hadir ni, berapa ramai guru Quran kita. Saya ada guru Quran masa umur 6 tahun lagi. Saya boleh baca Quran daripada umur 6, 7, 8 sampai habis khatam Quran. Kerana seorang guru yang gigih. Zaman tu saya ingat lagi lah, zaman tu kalau baca Quran dengan tok guru kampung, mak kita holok buah kelapa, holok buah-buahan. Itu sebagai satu sumbangan pada zaman itu. Buah kelapa penuh depan rumah. Sebab apa? Anak bagi holok kelapa dekat biji, orang dekat biji, akhirnya buah kelapa penuh depan rumah. Macam dia jual kelapa pula. Ya, dengan buah-buah, kalau musim buah, hantar buah doya, rambutan. Guru Quran zaman tu. Kadang-kadang kalau rumah rosak, tangga rosak tu, mak-mak yang ayah mak yang ada nak mengaji Quran, tolong baiki tangga rosak. Guru Quran yang rumahnya rosak tangga itu, tolong baiki, hantar kayu, buat yang baru. Itu cara meraihkan guru Al-Quran. Salah ke? Tak salah. Kita hargai. Sekarang ni, kita cara mana? Menyumbang, memberi secara penuh keinsafan. Sebab anak kita kenal Quran, kerana ada seorang guru yang telah buka pintu hati anak kita kenal Al-Quran, abata dan seumpamanya. Jadi dalam hukum agama tidak salah. Yang salah Nabi tegur ialah kita perdagangkan Quran untuk tujuan-tujuan komersial tertentu, sedang kita pun bukan Al-Quran. Tak boleh. Itu perbincangan ada lagi lah tentang hal ini. Saya kira ini antara apa yang saya boleh sampaikan dalam kesempatan masa pada pagi ini. Kita hentikan situ dan kita sambung insyaAllah perbincangan kemudian. Maka yang penghujung tuan-tuan, penghujungnya lah, saya ulang balik sebutkan di awal tadi, mari sama-sama kita ambil kesempatan Ramadan terakhir ini untuk kita rapati Al-Quranul Karim. Khasnya di malam-malam akhir Ramadan, tolong buka ayat-ayat tertentu, tengok ayat-ayat, tadaburkan maknanya. Kita akan rasa kemanisan insya-Allah. Tak boleh baca 10 ayat, tengok 3-4 ayat. Cuba. Tengok makna 3-4 ayat, air mata boleh mengalir. Kalau ayat tentang kiamat, air mata mengalir bila baca ayat tentang akhirat. Air mata kita mengalir baca tentang kematian. Itu semua rahmat dan nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan hati dan jiwa, diberikan ilmu yang bermanfaat, hati yang hidup, jiwa yang tenang, lapang, bersama dengan Al-Quranul Karim insyaAllah. Al-Quran adalah rahmat, nikmat, kemenangan kepada kita dan penyelamat kita daripada masyarakat insyaAllah. Teruskan bersama Al-Quran, hidup dengan Al-Quran dan mati bersama Al-Quranul Karim. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu redha-Mu dan syurga-Mu. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Ya Allah, hiasilah kami dengan keafiatan, kesehatan dan keselamatan.
Allah manawwir qulubana bil Quran. Ya Allah, cahayakan hati-hati kami dengan Al-Quran. Allah maj'al Al-Quran rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Quran bercahaya dalam hati-hati kami. Allah taqabbal minna, terimalah kami ya Allah, innaka sami'ud du'a. Kalau Tuhan kami yang mendengar rintihan kami, munajat kami, doa-doa kami. Allah marda'ana, redalah kepada kami ya Allah. Allah Rabbi yassir umurana, ya Allah, permudahkan semua urusan amal ibadat kami ya Allah. Allah taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah banyak menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, jadilah kami hamba-Mu yang rugi serugi-ruginya. Allah taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Allah maghfir lana dzunubana, ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami. Wali walidina, dosa ibu ayah kami. Kama rabbauna sighara, bagaimana mereka didik kami Allah daripada kecil hingga dewasanya kami. Allah bahina bil iman, hidupkan kami dalam iman. Wa amitna bil iman, dan matikan kami dalam keimanan. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami ya Allah dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina azaban nar, ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah dari percikan dan sambaran api neraka yang bernyala-nyala, yang menakutkan kami, memusnahkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami, mengecewakan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujungnya, 3 perkara saya ingin beri saya. Yang pertama, patuh SOP secara maksimum. Yang kedua, banyakkan berdoa malam siang kepada Allah, kerana kekuatan doa amat penting untuk kita diangkat penyakit, diredakan penyakit, diberikan keselamatan. Yang ketiga, teruslah dalam 3-4 malam, dalam 6 malam terakhir ini tuan-tuan, dengan banyakkan kepada Allah membaca Al-Quranul Karim, baca dan baca, baca dan baca. Itu 3 pesanan. Mudah-mudahan Allah berkati semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu malam Al-Qadar jangan bimbang. Kita jaga ibadat sepanjang penghujung Ramadan, dapat insya-Allah malam Al-Qadar. Tanpa bercakap bila malam genap gaji, jangan bercakap tentang amal kita. Teruskanlah, dapat Al-Qadar insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.